Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kita jumpa lagi. So, minggu lepas kita dah belajar mengenai pengenalan kepada horticulture dan olericulture, penanaman sayur-sayuran. So, minggu ni kita masih berada di topik 4. Kita akan belajar mengenai pertanian bandar ataupun urban farming dan pomologi. So, jom kita continue. So, apa tu urban farming? Okay, urban farming ni bahasa Inggeris dia lah. Bahasa Melayu dia pertanian bandar. Okay, untuk pengetahuan semua, 75% populasi penduduk Malaysia ni duduk di bandar. Jadi, bila duduk di bandar ni, dia ada peningkatan permintaan dan pengeluaran makanan lah. Okay, pertanian bandar ni adalah amalan menanam, memproses dan mengagihkan makanan berasaskan pertanian di dalam kawasan dan sekitar bandar. So, maksudnya tanam kat bandar, edar pun kat bandar. Okay, konsep dia bercucuk tanam menggunakan ruang terhad, tapi penghasilan dia maksimum. So, kita tengok apa sebenarnya kesan urban farming ni. Okay, kita boleh tengok kesan dia kepada ekonomi dengan sosial lah. Untuk ekonomi, okay, dia boleh mengembangkan ekonomi setempat. Sebabnya dia menggalakkan penghasilan, pemprosesan, pembungkusan, pemasaran makanan pertanian. Maksudnya semua berada di kawasan bandar daripada A to Z. Okay, seterusnya menurunkan kos, meningkatkan kualiti. Macam mana dia menurunkan kos tapi dia meningkatkan kualiti? Okey, sekarang bila supply dia hanya untuk di bandar. Jadi, proses-proses tadi, penghasilan semua berada di bandar. Jadi, bila jarak tak jauh, kualiti pun dapat dijaga. Sekarang ni macam kita tahu, kebanyakannya penanaman di luar bandar dan seterusnya perlu dia hantar ke bandar. Jadi, jarak yang jauh menyebabkan kualiti makanan tu berkurang sebab proses perjalanan tu. Okey. Seterusnya mendapatkan bekalan terus. Jadi kurang kebergantungan kepada makanan import dan luar kawasan lah. Macam luar kawasan ni kita di luar bandar ni lah. Okey. Kalau mendapat bekalan terus ni, okey, bila-bila diorang nak, diorang boleh ambil. Maksudnya ready. Sentiasa ada. Okay, peluang kepada golongan miskin bandar untuk tambah pendapatan dan ringankan beban. Dan sebabnya kalau kita tahu kat bandar pun ada orang miskin juga. Jadi apabila ada pertanian bandar ni, dia orang boleh gunakan peluang ni untuk jana pendapatan. Even kawasan yang terhad pun boleh mendapatkan hasilan maksimum. Okey, kesan dia kepada sosial pula. Okey, yang pertama, penduduk dapat berinteraksi antara satu sama lain. Seterusnya peningkatan aktiviti fizikal. Ya, kita bercucuk tanam tu semua memerlukan pergerakan. Jadi aktiviti fizikal kita lebih. Yang ketiga menjadi senaman yang baik untuk kesihatan. Dan akhir sekali proses pembelajaran mengenai asal-usul makanan. Jadi bila kawasan-kawasan macam ni ada di bandar. Jadi proses pembelajaran contohnya mungkin anak-anak luar di bandar macam susah untuk dia keluar bandar. Jadi dari situ dia boleh dapat tahu macam mana proses mendapatkan makanan ni. Okey. Kita sambung pada kesan pertanian bandar yang seterusnya. Kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga ni macam mana? Kecekapan tenaga ni apabila input dia sedikit, output dia ataupun hasil dia maksimum. Saya bagi contoh kat sini perkebunan menegak lah. Sebab dia jimat ruang. Perkebunan menegak ni nanti kita akan tengok macam mana. Okay, sebabnya dia jimat tenaga. Tapi output dia kita boleh dapatkan banyak. Jejak karbon. Rantaian pengangkutan. Maksudnya daripada hasil tu diambil sampai ke meja makan pengguna. Jarak dia dekat. Bila jarak dia dekat atau pendek, jejak karbon dia pun jadi kurang. Seterusnya, kesan yang seterusnya dikontaminasi tanah. Okay, seterusnya kita boleh manfaatkan tanah kosong lah. Yang mungkin sebelum ni dijadikan tempat pembuangan sampah ke, apa-apa kawasan yang tanah dia tidak subur ke, kita boleh gunakan. So, tumbuhan ni dia ada fungsi yang boleh nyah toksik. Maksudnya ada kawasan dekat situ mungkin tanah pada awalnya tidak subur tapi ataupun tercemar. Tapi bila kita tanam tanaman-tanaman ni, lama-lama dia dapat nyah toksik. Jadi, kuranglah tanah tercemar. Okey, konsep pertanian bandar. Tadi kita ada cakap pasal perkebunan menegak kan? Okey, di sini ada beberapa konsep pertanian bandar. Yang pertama, perkebunan menegak.
Yang kedua, perkebunan bekas. Kita ada hidroponik. Hidroponik hari tu kat kelas kita ada cakap pasal yang lebih detail. Kita ada aquaponik, autopop dan juga kebun komuniti. Okey, jom kita masuk satu-satu. Okey, mari kita masuk konsep pertanian bandar yang pertama, perkebunan menegak. Okey, kamu boleh tengok contoh dia di sinilah, di bahagian tepi ni. Okey, dia penanaman secara menegak dibuat di tepi dinding kan. Okey, penanaman secara menegak ni boleh menggunakan pasuk ataupun apa-apa bekas yang sesuai. Memaksimalkan luas kawasan. Maksudnya, walaupun kawasan tu lorong kecil, kamu tetap boleh bercucuk tanam. Sebab lepas tu inilah tadi yang dikatakan menyumbang pada kecekapan tenaga tadi. Okey, macam mana dia boleh cekap tenaga? Maksudnya kamu bekerja, pergerakan kamu sedikit tapi dia maksimum. Input dia sedikit tapi hasil dia maksimum. Hasil dia okey, kamu dapat menghasilkan banyak tanaman tapi input dia, contoh kamu nak bekerja dalam waktu yang singkat kamu boleh selesaikan. Macam tu. Contoh kamu nak siram kan? Kamu siram atas. Tapi jarak dia tak banyak kan? Sebab dia menegak. Jadi, cepat selesai. Tu yang kita katakan input sedikit, output maksimum tu. So, seterusnya, konsep yang kedua, perkebunan bekas. Okay, perkebunan bekas ni macam mana pula? Okay, dia sesuai untuk kawasan yang tidak mempunyai tanah yang subur. Contoh kawasan tu sebelum ni dapat pembinaan rumah ke, maksudnya ada konkrit banyak ke, ataupun kawasan-kawasan yang dulu pernah tercemar dengan bahan kimia ke apa ke. Okey, untuk melaksanakan pemuliharaan tanah, dia akan memakan kos dan masa. Kita boleh nak tanam direct terus atas tanah, tapi mungkin memberi kesan kepada tanaman. Jadi sesuai menggunakan perkebunan bekas ni lah, boleh menggunakan apa-apa bekas yang mampu menampung medium tanaman. Tak kisahlah kamu pakai tanah ke, kamu pakai kokopit ke, apa-apa jenis medium lah kamu boleh gunakan. Okey, elemen yang diperlukan senang je, medium tanaman, air dengan bekas, tu je. Okey, contoh yang ada sekarang yang famous, tabu lamput lah. Tabu lamput ni apa sebenarnya? Dia singkatan kepada tanam buah dalam pot. Maksudnya kita tanam pokok buah tapi kita tanam dalam pasu macam tu. Okay, jadi mari kita lihat apa perbezaan perkebunan bekas ni dengan perkebunan atas tanah. Okay, kalau perkebunan bekas ni dia tidak terikat kesuburan tanah di kawasan penanaman. Maksudnya tak kisahlah tanah kat kawasan tu subur ke tak subur. Yang penting medium tanaman kamu sesuai sebab kamu tanam dalam bekas kan. Jadi tak memberi masalah. Kalau perkebunan atas tanah ni, okay, dia terikat kepada kesuburan tanah lah. Kalau misalnya tanah kamu tak subur, tak sesuai lah untuk tanaman apa-apa jenis tumbuhan sekalipun. Okay, kalau perkebunan bekas ni perlukan penyiraman kerap. Maksudnya sebab dia terhad kan, air yang dapat ditakung tu terhad. Tapi jadi perlu kerap menyiram lah. Kalau atas tanah ni berkala. Contoh kamu siram pagi dengan petang macam tu. Kalau perkebunan bekas ni perlu kerap dibaja. Kalau atas tanah pula pembajaan dia berkala. Okey, sebabnya nutrien-nutrien daripada kawasan-kawasan sekitar, kalau ke tanah tu subur boleh diterima lah, maksudnya akar boleh serap. Tapi kalau dalam bekas ni nutrien-nutrien hanya dapat diterima melalui baja yang diberikan kepada tumbuhan lah. Okey, akar terhad dalam bekas. Contohnya bila akar tu dah penuh dalam tu, kamu kena pindah pula dia punya pasu. Macam tu. Ubah kepada saiz pasu yang lebih besar ke. Jadi perkembangan tumbuhan pun terhad. Tapi kalau atas tanah ni ruang akar untuk membesar luas, untuk dia cari air, cari nutrien. Jadi peluang untuk pokok membesar pun lebih. Okey, untuk perkebunan bekas ni pula mengubah lokasi. Maksudnya kalau kamu rasa letak kat sini tak sesuai, kamu nak pindah tempat dia. Contoh kamu letak kat tempat A, dia tak menerima cahaya yang sebaiknya. Kamu pindah kat tempat B. Senang. Tapi kalau perkebunan atas tanah ni, tanaman tu kekal kat situ. Maksudnya contoh kalau kamu dah tertanam di kawasan A yang tak ada yang terlindung daripada cahaya matahari, kamu kena terimalah yang mungkin pada awalnya pertumbuhan kamu okey,
Tapi dah kemudian dia mungkin akan mengalami kekurangan nutrisi ke apa ke, sebabnya kita tak boleh alih kan. Okey, kita masuk konsep pertanian bandar seterusnya, autopot. Okey, autopot ni lebih kurang jugalah macam penanaman dalam bekas tadi. Cumanya lebihnya dia ada pengairan sendiri, sistem pengairan sendiri. Okey, pasuk atas ni kalau kamu boleh tengok contoh di tepi ni. Pasuk atas ni kita isikan dengan media tanaman. Lepas tu pasuk yang bawah ni kalau kita tengok macam yang ada piring ni. Okey, bekas bawah dia kita letakkan air ataupun air baja. So akar akan menyerap kat sini lah. Kalau kamu nampak yang apa, belah tepi ni, ni untuk monitor paras air. Jimat penggunaan air, maksudnya kamu siram tu tak adalah terlebih ke terkurang ke, kamu boleh agak. Okey, seterusnya kita ada hidroponik. Hidroponik ni hari tu Miss dah terangkan di kelas yang ada NFT, ada FM flow, ada deep water kan. Itu semua contoh-contoh hidroponik. Okey, hidroponik ni penanaman tanpa tanah. Kebanyakannya sesuai untuk sayuran berdaun lah. Hari tu kita dah cerita. Dia juga sesuai di kawasan bandar untuk kawasan yang apa, tanah dia kurang subur. Medium digunakan contoh macam hari tu kita dah cerita kokopit, sekam bakar, sepan dan lain-lain lah. Okey, menggunakan baja cecair. Ya, sebagai pembekal nutrien. Contohnya selalunya memang guna baja AB lah. Okey, baja dihasilkan jenis pekat dan perlu dilarutkan. Okey, ni hari tu kita dah cerita, Miss rasa kamu dah pandai dah untuk hidroponik ni. Terusnya kita ada aquaponik ataupun meskiponik. Okey, ni konsep yang ni dia penggabungan. Okey, dia gabungan penanaman sayur dengan penternakan ikan. Okey, kalau kamu tengok boleh tengok contoh kat sini kan. Air dengan akuarium kat bawah, tapi tanam sayur kat atas. Jadi maksudnya sisa buangan apa ikan kan. Okey, dia akan naik kepada tumbuhan, disalurkan kepada tumbuhan. Jadi nutrien daripada sisa buangan ni akan tumbuhan akan dapat untuk pembesaran tumbuhan lah. Okey, lepas tu kemudiannya air ni akan disalurkan semula kepada tangki. Proses ni ada proses penapisan lah. Okey. Jadi hasilnya kita ada dua lah. Kita dapat ikan, kita dapat sayur-sayuran macam tu. Okey, yang last kali konsep akhir sekali kita ada kebun komuniti. Okey, kebun komuniti ni macam mana Pak? Okey, kebun komuniti ni masyarakat setempat membangunkan tanah terbiar. Contoh ada kawasan kosong kan? Ada persatuan ke apa-apa, dia bercucuk tanah bersama-sama. Lepas tu penjagaan pun sama-sama. Jadi hasil tu dibahagikan sama rata ke ataupun hasil jual atau dijual dan sebagainya. Ada sistem pengurusan lah. Merupakan satu aktiviti yang sihat dan meningkatkan ikatan kejiranan. Maksudnya boleh bergaul lah. Tadi macam tadi ada kesan pada sosial tadi. Inilah kesan-kesan dia. Okay, so kita masuk pada pomologi. Apa tu pomologi? Pomologi adalah macam hari tu Miss dah terangkan secara umum. Adalah satu bidang botani, iaitu pengkajian penanaman buah-buahan secara saintifik. Macam hari tu olericulture kita khusus kepada sayur-sayuran, tapi untuk pomologi adalah khusus kepada buah-buahan. Okey, sub bidang dia, kita ada buah-buahan climateric, non-climateric, ada buah nadir, bermusim dan tak bermusim. Kita akan masuk satu-satu nanti. Okey, buah dia berasal dari ovari matang yang membesar. Okey, hari tu kita dah ceritakan daripada bunga, lepas tu ada proses pendebungaan, lepas tu ovari matang, lepas tu membesar jadi buah-buahan. Okey. Buah-buahan ni selalunya dia mempunyai rasa yang sangat kuat. Okey, mempunyai sama ada manis, masam, pahit, macam tu. Berfungsi sebagai ejen penyebaran dan pelindung biji benih. Ni fungsi dia yang utama lah. Selain sebagai makanan. Buah yang tidak mempunyai biji benih ataupun proses yang menjadikan buah tak ada biji dipanggil sebagai parthenocarpy.
Jadi kita tengok kan sekarang ada tembikai tak ada biji, anggur tak ada biji, even rambutan pun tak ada biji. Dia proses dia parthenocarpy lah. Dia selalunya adalah proses cara mungkin semula jadi dan mungkin juga secara artificial lah. Mungkin kita buat kacukan dan sebagainya. Ataupun kita sembur hormon seperti oksin. Macam tu. Okay, ni morfologi buah. Kita go through semula. Awal-awal dulu kita ada belajar. Okay, ni kulit luar kita panggil exocarp. Isi dia yang kita selalu makan kita panggil mesocarp. Endocarp adalah yang melindungi biji benih. Dan kita ada biji benih tu sendiri di bahagian dalam. So, biji benih tu dia ada struktur lain dia pula. Jadi, Miss rasa kamu semua tahu kan? Hari tu kita ada belajar pasal radicule, testa dan sebagainya. Okay, so buah-buahan climateric. Climateric ni apa? Saat akhir proses kemasakan buah dan permulaan proses penuaan. Selalunya ada pengeluaran gas ethylene dan peningkatan kadar respirasi mendadak lah. Selalunya kalau buah dah matang, proses kemasakan dia cepat. Perubahan pigmen. Selalunya bertukar warna lah dan kadar gula dia pun meningkat. Okay, buah-buahan climateric boleh dipetik semasa hijau tapi mesti apabila ia sudah matang. Maksudnya dah matang baru boleh petik. Kita tak boleh petik dia awal-awal. Kalau di tengah muda kita dah petik, proses kemasakan dia terbantut. Tapi kalau kita petik dia bila dah matang, proses kemasakan dia berterusan. Okey. Peringkat climateric ni dia ada berbeza-beza bergantung pada kita punya cita rasa. Okey, dia keadaan paling baik untuk dimakan. Contoh macam kita ambil contoh bawah ni, mangga kan? Okey, bila dia tengah matang, muda, okey, dia akan rasa pahit. Lepas tu, bila dia dah matang, kita akan rasa dia masam-masam macam tu. Okey, seterusnya manis dan bila dia dah masak betul, sangat manis. Warna dia pun kita boleh nampak perbezaan dia. Jadi apa contoh-contoh lain buah climateric yang kita ada? Pisang. Jadi apa lagi yang cempedak dan lain-lain. So buah-buahan non-climateric dipetik semasa sedang masak. Maksudnya proses kemasakan tu di atas pokok lah. Kita tak boleh petik dia bila dia, maksudnya dia mungkin dia dah matang tapi mungkin rasa dia belum capai kepada fasa yang dikehendaki. Contoh manis ke kemanisan yang kita nak, kita belum boleh petik lagi. Macam strawberry kan, tengok dia dah merah. Mungkin dia belum cukup masak untuk dipetik. Sebabnya kalau kita petik awal dia masam. Okay, dia tak akan bertukar ke fasa ranum jika dipetik awal. Jadi bila kita petik awal dia busuk macam tu. Contoh kita ada buah naga. Jadi buah naga macam oren, lychee, anggur. Jadi kalau buah-buahan ni semua buah-buah import. Contoh lychee buah tempatan. Buah-buah lain yang non-climateric ni contoh durian, langsat, lagi duku. Lagi kita ambil contoh apa lagi? Macam-macam lah kamu boleh cari. Rambutan. Tu di antara contoh-contoh buah-buahan dan climateric lah. Maksudnya kita kena petik dia bila dia dah matang. Dah masak betul baru kita petik. Okey, apa perbezaan dia antara buah-buahan climateric dengan non-climateric? Climateric ni buah boleh matang selepas tuai. Maksudnya proses kemasakan tu berterusan. Dia ada mengeluarkan gas ethylene. Gas ethylene menggalakkan proses kemasakan tu. Contoh, betik, pisang, cempedak. Okay, kalau non-climateric kita ada dia punya buah-buahan ni tak boleh matang. Maksudnya lepas kita petik
Kalau tak matang, buah akan rosak. Dia tidak mengeluarkan gas. Contoh kita ada oren, rambutan, tembikai. Okey. Faham kan? Okay, so kita masuk seterusnya buah-buahan nadir. Buah-buahan nadir ni macam mana pula? Okey, buah nadir ni maksud dia sedikit ataupun jarang. Buah-buahan nadir ni dia jarang ditemui ataupun ditanam secara komersial lah. Selalunya diambil daripada hutan atau ditanam dekat-dekat rumah je. Buah-buahan macam ni selalunya mahal sebab susah nak jumpa. Sesetengah spesies perlu dikenal pasti oleh pakar sama ada boleh dimakan atau tidak. Okay, terhad kepada sesetengah kawasan atau negeri, maksudnya special lah. Mungkin negeri tu je ada. Negeri lain tak ada. Okay, seterusnya berpotensi namun berkemungkinan pupus. Mungkin dia ada khasiat-khasiat tertentu tapi disebabkan dia punya keberadaan ataupun keberhasilan buah tu yang sangat sedikit, jadi dia tak dikomersialkan sebabnya takut kepupusan. Okay, so buah nadir ni kita ada 3 kategori. Yang pertama, buah nadir tempatan Semenanjung Malaysia. Buah nadir Sabah Sarawak. Yang ketiga, buah nadir yang dibawa masuk daripada luar negara. Yang kita panggil buah eksotik lah. Jom kita tengok contoh-contoh dia. Sekejap lagi. Okay, buah-buah nadir pengumpulan pokok. Dia buah-buah nadir ni, pokok-pokok dia ni dikumpulkan untuk memastikan genetik buah-buahan ni sentiasa terpelihara lah sebab dia terhad kan. Jadi penjagaan dia supaya dia ni tak pupus ada. Jadi pokok-pokok ni, anak-anak pokok ni akan di-culture untuk memastikan supaya pokok ni sentiasa ada. Okay, kawasan pengumpulan dia kita ada 2. Di Pulau Tekak Besar dan juga Pulau Sungai Tekak dekat Tasik Kenyir. Contoh, Belimbing Buluh, Kabung, Jering, Sentul, Kundang, Kelapa Laut. Nanti kita akan tengoklah contoh dia. Okey, buah nadir tempatan ataupun Semenanjung Malaysia. Kita boleh tengok lah ni. Anona Capri ni buah nona. Kita ada asam paya, ada belimbing buluh, buah ajaib, cerapu, delima, kabung yang kita makan dalam ABC tu. Ada buah keranji, redan, jering. Ni selalu orang buat ulam. Kerdas pun ulam. Asam kandis, ada buah sentul. Buah sentul ni dalam dia macam manggis sikit. Luar dia macam buah duku. Kita ada petai belalang, petai kecil-kecil tu. Kita ada cherry arisola, gajus. Gajus ni ni lah yang kat bawah dia ni kacang dia. Kita ada kasai, kundang. Kundang ni sedap. Jambu mawar, kita ada tampoi. Asam gelugo ni yang buat asam keping tu. Kita ada avokado, di Sabah pun banyak. Beruas, buah tin, kita ada buah cermai, aiskrim bin, kedondong, limau pagar, labu kayu, pulasan, asam keranda, jentik-jentik, binjai, buah pala. Buah pala ni kalau kita makan dia berangin. Lepas tu kebanyakannya dibuat untuk buat sakit perut. Cermai Belanda, jambu bol, kita ada kelapa laut, kita ada longan Brazil, ada asam jawa dan buah Melaka. Okay. Ni ada lagi yang di Semenanjung, cherry Terengganu, kita ada melinjau. Melinjau ni banyak buat keripik. Kita ada buah mentega, nam-nam, nipah, pena, putat, rambai, sapu kaya, sekian. Okey, kalau buah nadir Sabah dengan Sarawak kita ada buah isau, avokado, serola verde, dabai, engkalak, buah mundu, asam aloi-aloi. Kita ada kendawung, mame sapote, camu-camu, belimbing hutan, buah bambangan. Ni yang kamu buat jeruk tu. Kanister, pilinat, kita ada Parmentira aculita,
Perenni, Limpato, Kawal Madu, Terap, Rollinia, Black Sapote. Ada banyak ni. Ada tak yang kamu pernah tengok? Miss yakinlah Bambangan ni. Kamu pun biasa makan. Black Sapote ni. Okey, di sini Miss ada beberapa contoh buah-buah nadir daripada luar negara. Okey, yang first boleh tengok marshmallow. Buah dia kecil-kecil je. Saiz ibu jari. Asal dia Mexico ataupun Central America. Rasa dia masam dan juicy. Okey, Buddha's hand ni selalu Chinese buat semayang. Okey, asal dia China ataupun Eastern India. Dia ni rasa dan bau dia macam berangin-berangin sikit. Lepas tu dia wangi-wangi macam tu. Macam limau. Okey. Kita ada Kiwano. Asal dia Afrika, Australia, New Zealand dengan United States. Dia punya tekstur gelatin sikit. Macam center timun tu. Macam jelly-jelly sikit. Lepas tu rasa dia macam pisang timun macam tu. Rasa pisang, rasa timun. Gabungan. Okay, kita ada Physalis. Kebanyakannya di Amerika lah. Utara, selatan Amerika. Lepas tu rasa dia masam-masam. Lepas tu macam manis-manis. Nenas. Lepas tu dia ada rasa-rasa macam tomato sikit. Lepas tu yang seterusnya kita ada Eki. Okay, asal dia Afrika ataupun Caribbean pun ada. Dia macam rasa kacang sikit. Savory cheesy, maksudnya dia macam ada lemak-lemak cheese macam tu rasa dia. Dia boleh dimasak nanti jadi macam telur. Telur dadah. Telur hancur. Rasa dia macam tu. Okay, so kita masuk pada buah-buahan bermusim dan tak bermusim. Okay. Tumbuhan dia selalunya dipengaruhi oleh cahaya, suhu dan kelembapan lah. Okay, kalau kat Malaysia ni iklim kita tropika. Lepas tu kita ada musim tengkujuh dan kemarau. Kita ada 2 musim. Tapi musim tengkujuh dengan kemarau maksudnya hujan dengan kering. Okay, bila panas ataupun musim kering ni, kemarau ni, dia mencetus kepada untuk pokok berbunga. Jadi tu kalau kita perasan bila musim panas, kebanyakannya pokok-pokok start berbunga. Kalau kita boleh tengok, selalunya durian lah. Tapi kalau hujan, maksudnya panas hujan kan, nanti akan mengganggu penghasilan bunga dan pendebungaan lah sebab bunga gugur. Baru nak, contoh ada semut ke apa, buat proses pendebungaan. Tapi bila hujan, tak jadi, bunga gugur. Jadi penghasilan buah pun kurang. Contoh buah musim kita ada durian, rambutan, manggis, pulasan. Okey, tapi kalau kita tengok buah-buah macam ni, yang ada di negara-negara lain, contoh macam durian ada kat Thailand, Vietnam, Indonesia kan. Tapi dia berputik pada waktu yang berbeza. Sebab apa? Sebab tadi pengaruh cahaya, suhu, kelembapan tu. Sebab kita tengok waktu kita pun dengan diorang tak sama kan. Jadi itu yang memberi kesan. Contoh buah tak bermusim, kita ada avocado, pisang, mangga, strawberry, mulberry. Tu kalau kamu tengok kat ladang belakang, buah mulberry tu sentiasa ada. Okey. Selalunya buah-buahan tidak bermusim ni dia tak terkesan dengan keadaan sekitar lah. Bila dia nak berbuah, dia berbuah. Okey. Ada teknologi untuk pengawalan buah ni. Maksudnya buah yang bermusim boleh dihasilkan pada luar musim dia. Ada secara fizikal ataupun mekanikal. Contoh dipangkas dahan untuk menggalakkan berbunga dan daun lah. Penghasilan daun dan bunga. Seterusnya secara kimia atau hormon macam tadi cakap mungkin kita sebut oksin dan hormon-hormon lain. Okay, gabungan mekanikal dan kimia maksudnya dua-dua. Okey, dah buat mechanical, kita sembuh pula hormon. Jadi penghasilan tu sebab kalau kita tengok di Mandarin kan selalunya masa raya Cina, Chinese New Year, mesti ada buah
limau mandarin ni. Sedangkan limau ni sebenarnya dia tumbuhan bermusim. Itulah yang digunakan. Teknik-teknik ni lah. Pengawalan ni lah yang menghasilkan buah-buah tersebut. Okay, itu je. Jumpa lagi. Jangan lupa buat assessment Malaysia. Bye.